Dan untuk mengulas lanjut berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini, kita terus bersama penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz. Selamat tengah hari Mujibu. Selamat tengah hari, morning. Ya, baik Mujibu. Pertama sekali melihat dari penjelasan ini, berapa lama yang Mujibu boleh jangkakan talian hayat Menteri-Menteri UMNO dalam Kabinet PN ini dan adakah ia memberi jaminan Menteri UMNO akan bertahan sehinggalah Parlimen dibubarkan? Ya, saya berpendapat begini ya, barangkali dalam keadaan sekarang ini adalah satu pendilemaan terhadap menteri-menteri daripada UMNO yang terpaksa berhadapan dengan satu keputusan dalam parti yang telah pun bersetuju bahawa Majlis Kerja Tertinggi telah diberikan mandat untuk menentukan tarikh yang sesuai bagi kesemua mereka-mereka yang memiliki jawatan di dalam kerajaan untuk melepaskan kedudukan, tetapi dalam masa yang sama juga saya melihat dalam keadaan begini tidak nampak bahawa mereka-mereka yang ada jawatan terutamanya daripada UMNO dalam kerajaan itu mahu melepaskan kedudukan mereka masing-masing. Jadi secara umumnya mungkin agak sukar untuk kita menentukan satu jangka masa apakah mereka mahu melepaskan kedudukan dan jawatan dalam kerajaan dan dalam masa yang sama bersediakah juga mereka untuk melanggar keputusan parti yang mana kita tidak pernah melihat ini berlaku ketika ataupun dalam sejarah UMNO ada mana-mana kepimpinan yang melanggar arahan tertinggi parti kerana ia akan melibatkan tindakan disiplin dan sebagainya. Jadi itulah perkara-perkara yang barangkali agak sukar untuk kita tentukan dan juga jangka hayat bagi perkara ini juga barangkali kita juga tidak mampu untuk tentukan ataupun kita jangka sampai bila ya. Cuma saya berpendapat dalam keadaan sekarang barangkali tidak sesuai untuk meminta menteri-menteri daripada UMNO untuk melepaskan jawatan walaupun ia dalam konteks parti UMNO, tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kestabilan kerajaan yang secara umumnya kita tahu sangat rapuh itu perlu diteruskan kerana dalam keadaan sekarang seperti mana yang kita beritakan ya, program imunisasi kebangsaan untuk memerangi COVID-19, memulihkan ekonomi negara itu sepatutnya menjadi keutamaan buat seketika kerana kita jelas masa untuk pilihan raya itu berlaku tidaklah panjang tempohnya, barangkali dalam 3 tahun atau 2 tahun lagi kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Jadi barangkali itulah perkara-perkara yang harus dipikirkan, meletakkan kepentingan negara dan kerajaan, kestabilan kerajaan dan juga kemanfaatan rakyat itu lebih utama dan tinggi daripada keutamaan ataupun kepentingan parti. Dari pandangan Mujibu sendiri sebagai penganalisis politik, adakah penjelasan dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini akan memburukkan lagi kemelut dalam UMNO itu atau mungkin selepas kenyataan dikeluarkan ini ia dapat diselesaikan secara tuntas lagi? Ya, saya rasa kenyataan ini memang jelas akan memberi impak kepada UMNO kerana kita tahu sejak daripada mula isu ini timbul memang sudah jelas ada dua kelompok yang kelihatan begitu obvious di dalam UMNO. Ada kelompok yang memiliki jawatan di dalam UMNO tetapi tidak diberi peluang untuk memegang jawatan utama dalam kerajaan yang sebelum ini bertentangan dengan tradisi UMNO kerana sesiapa yang menduduki jawatan-jawatan utama dalam UMNO automatik akan menduduki jawatan-jawatan utama di dalam kerajaan. Dan apabila Perikatan Nasional itu dibentuk dengan sokongan dan dokongan UMNO sebagai parti majoriti di dalam Perikatan Nasional, itu tidak berlaku apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin memimpin kerajaan, di mana yang diangkat untuk menjadi anggota kerajaan adalah mereka-mereka yang tidak memiliki jawatan tertinggi di dalam parti UMNO dan itulah yang membawa dan memberikan permasalahan pada ini. Dan juga barangkali UMNO telah melihat bahawa kerjasama dengan Perikatan Nasional ini tidak memberi manfaat yang baik buat UMNO dari sudut kelebihan dan juga dari sudut reputasi. Kalau kita ambil dalam konteks Perak, dalam konteks pilihan raya negeri di Sabah, itu sudah jelas menunjukkan bagaimana UMNO ataupun Barisan Nasional secara umum begitu sering dikesampingkan dalam konteks ini, sehingga kan UMNO melihat walaupun mereka memiliki kerusi yang besar dalam
memperkukuhkan kerajaan Perikatan Nasional sebagai contoh di Perak, tetapi mereka tidak dilayan ataupun tidak diberikan ruang yang baik, maka mereka mengambil tindakan untuk meruntuhkan kerajaan itu dan menaikkan UMNO sebagai pemerintahan yang pada ketika ini UMNO melihat Perikatan Nasional terutama Bersatu juga tidak mampu melakukan sesuatu dalam konteks di Perak. Jadi barangkali daripada titik-titik dua inilah yang memberikan ruang kepada UMNO untuk meningkatkan lagi serangan dan juga menyuarakan ketidakpuashatian mereka kepada kerajaan PN yang pada ketika ini melihat bahawa lebih baik mereka tidak bersama dalam muafakat Perikatan Nasional dalam konteks pilihan raya dan bertanding bersendiri. Tetapi dalam konteks jangka pendek, barangkali inilah tindakan untuk menguji sejauh mana Perikatan Nasional mampu untuk memberi reaksi yang mungkin memberi kelebihan kepada mereka-mereka yang tidak ada jawatan di dalam kerajaan, di dalam UMNO, untuk diberikan sedikit peluang, diberikan sedikit kelebihan supaya kerjasama dalam konteks membentuk kerajaan Perikatan Nasional sebelum pilihan raya itu masih boleh diperpanjangkan. Mujibu, secara ringkas mungkin Mujibu boleh menjawab berkenaan dengan persoalan yang bermain di media sosial dan sebagainya. Adakah kemungkinan pemimpin-pemimpin UMNO yang terus menekan menteri-menteri ini mungkin ada keberangkalian yang akan berlaku termasuklah keluar parti dan sebagainya? Secara ringkasnya Mujibu. Ya, saya rasa barangkali kita tidak melihat keluar parti ini sebagai satu pilihan kepada mereka kerana jelas bersama UMNO memberi kelebihan dari sudut politik kepada mereka kerana UMNO jelas lebih popular, lebih diterima berbanding parti-parti lain ketika ini. Tetapi yang penting sekali adalah Wani, saya risau adakah tindakan ini akan memberi lagi tekanan hebat kepada mereka-mereka yang bertindak untuk menekan Bersatu, contohnya terutamanya dalam konteks kerajaan dengan kalau kita faham ada kluster mahkamah dan sebagainya, apakah akan ada tindakan balas daripada ini untuk menekan mereka-mereka yang menekan kepimpinan kerajaan dengan menggunakan instrumen dan aparatus negara terhadap mereka terutamanya untuk meredakan tekanan, kerana harus dilihat reaksi balas ini juga barangkali boleh berlaku kepada mereka yang terus-menerus menekan kepimpinan kerajaan, dan juga kerajaan boleh menggunakan senjata ini untuk menekan kembali mereka supaya ketegangan dalam konteks menekan kerajaan itu menjadi tenang dan regang sedikit buat seketika. Okey, baik. Terima kasih Mujibu Abdul Muiz atas perkongsian itu.